InsyaAllah hari ini kita sambung. Kita akan habiskan perkara yang membatalkan sembahyang hari ini. Kita akan settlekan tajuk perkara yang batal solat. Ustaz Farouk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bilal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidul Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita sambil-sambil kita menunggu tu, kita teruskan tuan-tuan. Kita dah ada 2-3 orang, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan, peluang serta kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan rutin mingguan kita, iaitu setiap pagi Sabtu untuk kita sama-sama muzakarah ataupun mengulang kaji kitab Hidayatus Sibyan. Kita sedang bincang tajuk salah satu komponen yang sangat penting di dalam solat, iaitu perkara yang membatalkan solat. Jadi insya-Allah hari ini kita akan settlekan ataupun kita completekan 21 perkara yang membatalkan sembahyang yang disebut di dalam kitab kita ini. Minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 14 bagi orang yang ada kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, perenggan di tengah sekali, iaitu kita sambung perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-19. Hari ini ke-19, insya-Allah kita sempat cover 3 tajuk hari ini ataupun 3 perkara yang membatalkan sembahyang. 3 perkara itu, antara perkara yang penting kita nak fokus pada hari ini ialah yang ke-19. Ini sangat penting. Kenapa? Kerana biasa berlaku di dalam sembahyang kita, walaupun dia tak sampai peringkat batal, tetapi yang biasa kita buat, boleh katakan majoriti orang buat, kalau dia tidak cakna ataupun dia tak alert dengan ilmu asas ini tuan-tuan. Sebab apa kita tekankan sangat ilmu basic ini, ilmu asas ini? Kerana dia sangat memberi kesan kepada kualiti sembahyang kita. Nak sejauh mana kualiti sembahyang kita ini, dia berdasarkan kepada sejauh mana kita menguasai ilmu asas. Kita menguasai ilmu asas di dalam fiqh ibadat. Sebab itu penting. Antara benda yang penting yang kita nak bincang hari ini, iaitu berkaitan dengan pergerakan mengikut imam. Yang ke-19. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ke-19 daripada 21 perkara, perkara yang membatalkan sembahyang ialah terkemudian makmum daripada imam makmum, ataupun terdahulunya makmum daripada imam. Dua-dua kita akan bahas, terkemudian dan juga terdahulu. Terkemudian dan terdahulu tu qaid dia dengan 2 rukun fi'li. Dia terkemudian, yakni dia lambat daripada imam, dia ketinggalan daripada imam, ataupun dia terdahulu, yakni dia potong imam, ataupun dia buat cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Sehingga cepat dia potong imam 2 rukun, dan dia ketinggalan lambat daripada iman 2 rukun fi'li dengan ketiadaan uzur, dan ini dengan sengaja, dengan tidak diuzurkan oleh syarak. Baik, dalam kitab lain tuan-puan dia asingkan terkemudian dengan terdahulu. Tapi kitab kita ni, di kitab ringkas dia gabungkan. Sebab tu jadi 21. Kalau asin dia akan jadi banyak.
Sebab tu dalam kitab Sulam Sibyam 40 perkara yang membatalkan sembahyang. Kenapa detail? Banyak. Kerana diasingkan oleh tuan guru ataupun oleh musannif. Baik, kita akan bahas dua-dua. Pertama tuan-puan, kita nak bahas dulu ialah terkemudian, iaitu lambat. Terkemudian daripada imam yang membatal. Terkemudian daripada imam, jadi makmum, terkemudian daripada imam sehingga dua rukun fi'li dengan sengaja, bukan dimaafkan, dengan sengaja. Jadi status sembahyang dia batal. Dua rukun dia terkemudian daripada imam dengan sengaja. Jadi batal. Baik, terkemudian ni tuan-puan, apa makna terkemudian? Kita kena tahu dulu. Terkemudian ini maksud dia ialah ketinggalan ataupun lambat. Makmum ketinggalan daripada imam ataupun makmum lambat daripada imam dengan dua rukun fi'li secara sengaja. Jadi statusnya ialah batal. Baik, kita sebut ataupun kita detailkan satu persatu. Baik, kita nak jelaskan dulu tuan-puan isu terkemudian daripada imam sehingga dua rukun fi'li yang boleh membatalkan sembahyang makmum. Adapun terdahulu, sekejap lagi. Kerana kitab kita disebut terkemudian dulu. Dalam kitab kita sebut terkemudian. Makmum daripada imam atau terdahulunya makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li keduanya dengan ketiadaan. Keduanya tu nya terdahulu dan nya terkemudian. Nya terdahulu dan nya terkemudian. Dengar tu qaid. Dengar apa? Dengan ketiadaan uzur. Dengar tu dia panggil qaid kepada terdahulu dan terkemudian. Iaitu secara tak sengaja. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Isu pertama pada tuan-puan yang membatalkan sembahyang, perkara yang kedua, perkara yang ke-19, iaitu perbuatan makmum terkemudian. Apa maksud terkemudian? Iaitu ketinggalan ataupun lambat daripada imam. Lambat daripada imam atau ketinggalan daripada imam sehingga dua rukun dengan sengaja. Ini boleh membatalkan sembahyang. Baik, kita nak lebih detail tuan-puan, kita kena tahu satu persatu pergerakan makmum dari sudut lambat atau ketinggalan. Dia lambat sehingga imam buat dua rukun, dia masih berada di dalam qiyam. Jadi kita nak detailkan gambaran dan isu itu, kita kena detail satu persatu. Baik, saya simpulkan tuan-puan untuk mudah kita nampak. Kita buat dalam bentuk formula tuan-puan, bahasa moden kita sebut formula. Kita akan sebut ada 4 formula pergerakan makmum yang lambat ataupun ketinggalan daripada imam yang ada kesan dia. Kemuncak kesannya ialah kalau sehingga lambat dia itu dua rukun fi'li batal. Baik, kita secara umum kita sebut ke semua 4. Kalau biasa nak ringkas, kita sebut satu sahaja yang dua rukun. Tapi lebih nampak tuan-puan, kita sebut satu persatu. Jadi ada 4 semua. 4 ni kenapa jadi 4? Sepatutnya hanya 3 sahaja. Sepatutnya setengah 1, 2. 4 ni supaya kita lebih clear sebagai tambahan. Pertamanya tuan-puan, pergerakan serentak. Kita kena tahu pergerakan serentak. Ini tak masuk terkemudian, tak masuk terdahulu. Sebagai info sahaja. Sebab tu jadi 4. Jadi pergerakan makmum kena tahu. Ini undang-undang yang asli ni kita akan belajar. Kita akan belajar syurutul iqtida. Pergerakan makmum. Makmum dia kena tahu undang-undang. Bila dia boleh bergerak. Bila dia boleh bergerak. Bila dia makruh bergerak. Bila dia haram bergerak. Jadi pergerakan makmum di dalam sembahyang yang keterikatan, yang terikat dengan imam. Sebab tu makmum ni dia terikat dengan imam. Yang pertamanya tuan-puan, dia panggil perbuatan yang serentak dengan imam. Hukumnya makruh dan kesannya luput fadilat jemaah 27.
Kenapa perlu kalau orang yang nak sembahyang jemaah tuan-puan, dia perlu belajar, perlu tambah ilmu syurutul iqtida untuk memastikan bahawa sembahyang dia sah tak batal, dan bukan saja sah tak batal tetapi dia dapat fadilat 27. Yang orang hari ni tak berapa nak cakna, dia kira rajin sembahyang jemaah, dia nampak fadilat 27 tetapi dia tak nampak syurutul iqtida. Dia tak nampak proses macam mana untuk dapat 27. Dia nampak apa? Nampak tu, dia nampak result. Orang hari ni panggil, modernnya panggil nampak result, tak nampak proses. Jangan tengok result saja, tapi kena tengok proses. Proses ni bagaimana cara untuk dapat pahala 27. Bukan senang nak dapat satu sembahyang seorang diri infirad, dapat satu pahala. Sembahyang berjemaah dapat 27. Sudah tentunya ada penambahan ibadat, penambahan peraturan yang kita kena kuasai, yang kita kena hadam, kena faham untuk kita jaga ketika mana kita kesembahyang ikut imam. Nanti kita akan belajar dalam kitab kita ni syurutul iqtida. Ada 13 perkara yang sah ikut imam. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, dia ada 4 semua yang kita nak sebut. 4 formula ini ataupun pergerakan makmum ini. Pertamanya ialah pergerakan makmum serentak dengan imam. Ini tambahan saja. Apa hukum dia? Hukum dia ialah makruh. Kesam dia adalah luput fadilat jemaah 27. Inilah yang banyak tuan-puan, yang kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang memang dia tak tahu pun, sebab dia tak cakna, dia tak ambil tahu, dan kadang-kadang dia tak perasan. Kalau dia belajar, dia dah belajar, dia dah mengaji, cuma dia tak sedar, tak perasan. Itulah Tuan Guru saya sebut, lalu Tuan Guru Jawaman sebut, dia kata kalau orang mengaji tapi dia tak boleh nak amal, amalan dia tak sama dengan ilmu dia, itu tanda ilmu dia tak berkat. Kena cek balik kenapa jadi ilmu tak berkat. Dia mengaji syurutul iqtida, makruh, serentak makruh, terdahulu daripada iman, setengah rukun makruh, 1 rukun haram, 2 rukun dengan sengaja haram lagi batal. Tapi ketika mana dia solat, ilmu dia tu tak boleh bantu dia. Tetap dia serentak dengan imam. Tetap dia serentak dengan iman, makruh. Baik. Satu tuan-puan settle, iaitu yang pertama, pergerakan serentak antara makmum dengan iman, makruh, luput fadilat. Jadi gambaran serentak ni tuan-puan, dia ada beberapa gambaran serentak. Nanti kita akan belajar detail. Cuma saya sebut ringkas hari ni. Gambaran serentak ini surah serentak. Isu dia nak bagi nampak macam mana kes serentak dengan imam. Serentak dengan iman ni yang pertamanya ialah memang dia buat tu, pergerakan dia tu serentak secara real, secara betul-betul. Iaitu iman mula rukuk, dia mula bergerak. Iman mula bergerak rukuk, dia pun mula bergerak. Itu dipanggil serentak. Yang keduanya ialah pergerakan serentak yang kedua ni yang paling ramai kita buat. Dinamakan serentak dengan iman juga sekiranya makmum melakukan sesuatu rukun itu sebelum iman menyempurnakan rukun. Sebelum iman sempurna rukuk, kita dah mula follow, kita dah mula ikut. Itu dinamakan serentak pada surah yang kedua, pada gambaran yang kedua. Tu kita kena tahu makna serentak. Secara ringkas, makna serentak ini tuan-puan ada 2 makna. Pertamanya ialah sama-sama bergerak dengan imam. Yang keduanya ialah pergerakan makmum sebelum sempurna iman melakukan satu-satu rukun. Contoh dia, iman sebelum iman sempurna rukuk, imam baru duduk Allah, baru duduk separuh rukuk ataupun hampir nak sempurna rukuk, kita mula bergerak, dinamakan serentak dengan iman. Kenapa tak dinamakan ikut? Kerana makna ikut ini tuan-puan kena kembali balik kepada takrif, definisi dan makna mengikut, makna iqtidak. Makna iqtidak ni apa dia? Makna iqtidak ini, yang kata ikut ini, apabila iman sempurna melakukan sesuatu rukun, baru kita ikut. Tu dia panggil ikuti, dia panggil iqtidak. Kalaulah dia tak sempurna lagi buat, kita dah mula, orang tak panggil ikut. Orang panggil pergerakan serentak dengan imam. Kesan dia makruh, hukum dia makruh, kesan dia luput fadilat jemaah. Settle pergerakan pertama. Pergerakan kedua yang nak masuk tajuk kita hari ini tuan-puan, terkemudian, iaitu ketinggalan.
pergerakan yang ketinggalan daripada iman, satu rukun. Ketinggalan ni ataupun kita panggil lambat daripada iman. Dia kita nak fokus hari ni tuan-puan, lambat daripada iman, ketinggalan daripada iman, dua rukun batal, tapi kita nak detailkan supaya kita lebih clear. Kalaulah setengah rukun, kalaulah satu rukun macam mana, kalaulah dua rukun macam mana. Jadi sebab itulah dia ada 4 campur dengan serentak. Baik, pergerakan yang pertama tuan-puan dia panggil yang kedua dipanggil ketinggalan daripada iman setengah rukun. Hukum dia makruh, kesan dia hilang fadilat jemaah. Ini semua dengan sengaja tuan-puan, semua dengan sengaja. Jadi ketinggalan daripada iman setengah, lambat daripada iman setengah rukun tuan-puan. Setengah rukun, kesan dia makruh. Hukum dia makruh, kesan dia luput fadilat jemaah. Rupa dia macam mana, contoh dia macam mana? Contoh dia iman rokok. Contoh dia tuan-puan, sebab ketinggalan, lambat ni, cerita lambat daripada iman. Iman rokok. Makmun masih belum rokok. Apabila makmun rokok dengan sengaja, makmur rokok dengan makmur pula dah. Iman rokok tetapi makmum tuan-puan, makmun masih belum rokok dengan sengaja. Makmun masih qiyam. Makmun tak rokok lagi. Jadi imam dah rokok, Allahu Akbar, imam rokok. Tapi makmun tuan-puan masih berdiri. Maknanya makmun lambat, tertinggal daripada iman. Berapa rukun? Setengah rukun. Tak satu lagi. Sebab apa tak satu? Sebab iman masih tak tinggal rukun. Dia tak tinggal lagi rukun-rukun. Nak kira satu, dia kena tinggal dulu. Dia kena i'tidal. Dia kena i'tidal. Jadi setengah rukun ni ketika mana makmum masih berdiri, imam dah rokok. Imam dah rokok, tapi dia masih berdiri, itu dia panggil setengah rukun. Setengah rukun makruh. Baik. Yang kedua, serta tuan-puan, setengah rukun tu. Ingat, iman rukuk, tapi makmun masih belum rukuk. Dia duduk berdiri. Baik. Yang kedua, ataupun yang ketiga dalam kitab kita, yang ketiga kita nak bagi 4. Yang ketiganya apa? Ketinggalan daripada iman satu rukun. Satu rukun dengan satu setengah sama tuan-puan. Satu rukun ataupun satu rukun setengah sama. Satu rukun dia punya hukum dia haram, tak batal solat, tetapi luput fadilat jemaah. Hukum dia haram, tak makruh tuan-puan, haram, tak batal solat, tetapi luput fadilat jemaah. Tu kesan dia tuan-puan, bukan biasa-biasa, haram. Kalau satu rukun haram, lambat daripada iman dengan sengaja, bukan teruzur nanti kita akan bincang lain kali, ini sengaja, bukan dimaafkan. Ketinggalan daripada iman satu rukun haram, tak batas sembahyang, tetapi luput fadilat jemaah. Mana contoh dia tuan-puan? Rupa dia ataupun contoh dia, iman rokok, dan iman i'tidal. Iman rokok, kemudian iman i'tidal. Makmun masih berdiri. Makmun masih berdiri. Iman dah rokok, makmum berdiri. Itu setengah rukun. Apabila iman dia tinggal rukun rokok, dia nak tinggal rukun rokok bila? Apabila dia naik ke i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dia meninggalkan rukun pertama. Apa di rukun pertama? Rokok. Dan sekarang dia berada pada rukun apa? Pada rukun kedua. Dia sedang melakukan rukun kedua. Dia tinggal lagi tak rukun kedua? Belum. Dia sedang berada pada rukun kedua. Sekarang ni status dia sekarang ni tuan-puan, status makmum masih qiyam. Maknanya iman mendahului dia, ataupun dia ni lambat daripada iman berapa? Satu rukun sempurna, ataupun detailnya dia panggil satu setengah dah ni. Tapi umumnya dia panggil satu rukun.
Satu rukun. Kalau detail dia panggil satu rukun setengah. Sebab apa? Sebab iman sedang melakukan rukun i'tidah. Cuma tak boleh kira dua lagi. Sebab dia tak tinggal, tak sempurna lagi dia meninggalkan rukun i'tidah. Tuan-tuan? Okey, settle. Nampak tak gambaran dia tu? Kalau tak nampak tu, kena reverse, kena ulang-ulang lah. InsyaAllah nampak. Baik, settle. Yang formula yang keempat, ini yang kita relate dengan apa yang kita nak bincang, batal. Haram, batal solat. Apa dia? Yang keempat, ketinggalan daripada imam, lambat daripada iman, dua rukun fi'li dengan sengaja. Hukumnya haram, kesannya batal sembahyang kita. Macam mana rupa dia tuan-puan? Mudah saja. Sambung saja. Iman rukuk setengah, iman i'tidal satu ataupun satu setengah, kemudian iman turun sujud. Apabila iman berada turun masuk sujud tuan-puan, sujud sempurna, maknanya iman telah meninggalkan, iman melakukan dua rukun. Dan kita masih kian, makmum masih kian, bermakna makmum lambat, makmum tak ikut iman, lambat daripada iman, ketinggalan daripada iman. Berapa rukun? Dua rukun. Pertamanya rukun rukuk. Yang keduanya rukun i'tidal. Kalau sengaja tuan-puan, sengaja dikira rukun pendek sekalipun. Tuan-puan jangan terkeliru dengan yang diuzurkan terdahulu, yang itu lain. Kalau diuzurkan, lain. Yang ini terkemudian, iaitu lambat daripada iman, ketinggalan daripada iman dengan sengaja. Cara pengiraan rukun, dia kira rukun pendek. Tak skip rukun pendek, dia kira rukun pendek. Itu cara pengiraan bagaimana setiap pergerakan kita ada kesan dan ada nilai kepada apa tuan-puan, kepada solat kita. Settle. Jadi kesimpulan tuan-puan, kita dah nampak rupa ketinggalan ataupun lambat, iman lambat, makmum lambat dengan imam, sehingga dua rukun fi'li yang boleh membatalkan sembahyang. Kalaulah dia lambat dengan sengaja, boleh membatalkan boleh membatalkan sembahyang. Baik, settle tuan-puan. Jadi tambahan, kalau kita campur dengan formula tambahan, iaitu jadi 4. Pertamanya, pergerakan serentak dengan imam. Kita dah tahu makna serentak ada 2. Iaitu hukum dia makruh, kesan dia luput fadilat 27 Jumaat. Formula yang kedua apa dia tuan-puan? Yang kedua ialah ketinggalan daripada imam setengah rukun, hukum dia makruh, kesan dia luput fadilat jemaah. Rupa macam mana setengah kita dah tak tahu, iaitu imam rukuk, makmum masih qiyam. Dengan sengaja makmum masih qiyam. Yang ketiga, formula ketiga, ketinggalan makmum, ketinggalan daripada iman satu rukun, hukumnya haram, tak batal solat, tetapi luput fadilat jamaah. Rupa dia ataupun contoh dia macam mana? Iman rukuk, iman i'tidal, tetapi makmum masih qiyam. Makmum masih qiyam, berdiri lagi, masih duduk berdiri. Sedangkan iman dah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bermakna imam ataupun makmum dah ketinggalan daripada iman dah ke depan satu rukun ataupun satu rukun setengah. Formula keempat tuan-puan, makmum ketinggalan daripada iman dua rukun, hukum dia haram, lagi batal sembahyang. Rupa dia macam mana? Iaitu iman rukuk, iman i'tidal, iman turun sujud, bermakna iman mendahului ataupun iman ke depan. Makmum ketinggalan, makmum lambat, dua rukun, status dia batal solat. Settle tu panas, makmum dia batal solat. Baik, kita tengok pula terkemudian. Tadi kita tengok pula terdahulu. Settle tu panas, terkemudian lambat kita dah tahu. Lambat kita dah tahu kalau lambat. Baik, lambat tu pun kita dah tahu kalau lambat ini makmum ketinggalan daripada imam.
Ya, makmum lambat atau ketinggalan. Dia kadang-kadang di sinilah tempat baru-baru ni tuan-puan duk confuse, duk keliru. Lambat dengan cepat ni. Ataupun dia panggil terkemudian dengan terdahulu. Pening. Terkemudian tu apa? Terdahulu tu apa? Terkemudian ni ketinggalan, lambat daripada imam. Kalau lambat daripada imam dengan sengaja, dia kira juga rukun pendek. Kalau dengan sengaja. Melainkan ada pengecualian kita akan belajar akan datang. Melainkan tuan-puan, kalau terkemudian, kalau terlambat daripada imam, terlambat daripada iman yang diuzurkan, yang dimaafkan oleh syarak. Yang dimaafkan oleh syarak, dia hanya ada 14 masalah saja yang kena ingat. Dimaafkan sehingga 3 rukun yang panjang. Ini kita akan bahas akan datang dalam tajuk yang khusus. Tajuk yang khusus, 14 kes, 14 isu, 14 masalah yang dimaafkan oleh syarak. Terlambat dengan imam, kita lambat. Imam rokok, imam intidal, kita dah baca Fatihah lagi. Dimaafkan sehingga 3 rukun panjang. Cara pengiraan dia, dikira rukun panjang. Tak potong rukun pendek. Rukun pendek tak kira. Kira rukun panjang sahaja. Itu apa tuan-puan? Itu isu yang dimaafkan. Mana kita kena tahu 14 sekurang-kurangnya isu yang dimaafkan, yang hanya boleh lambat daripada iman, yang tidak membatalkan yang tidak membatalkan sembahyang. Baik, seta. Yang kedua kita nak tahu terdahulu. Terdahulu ni potong imam. Imam duk baca Fatihah, dia dah rokok dah. Potong itu dengan sengaja. Isu yang keduanya, terdahulu daripada imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Dengan sengaja. Terdahulu ni apa? Terdahulu ni merujuk kepada makmum buat dulu. Makmum buat dulu, imam belum buat lagi. Ataupun bahasa mudah kita panggil imam, dia potong imam. Imam tak rokok, dia dah rokok. Imam tak rokok, imam duk baca Fatihah lagi, ataupun imam duk baca surah lazim, dia dah rokok. Itu dia panggil potong iman, ataupun terdahulu daripada iman, ataupun dia buat cepat daripada iman. Formula dia sama tuan-tuan, 3. 3 formula dia. Kalau tadi 4 sebab apa? Sebab campur dengan serentak, tu tambahan. Jadi 3 ni apa dia tuan-tuan? Pertama, terdahulu daripada iman setengah rukun. Sama juga. Terdahulu daripada iman setengah rukun. Setengah rukun. Yang keduanya, terdahulu daripada imam 1 rukun. Terdahulu daripada iman 1 rukun. Dan yang ketiganya ialah terdahulu daripada iman 2 rukun. Yang jadi batalnya ialah 2 rukun. Baik, tengok satu tuan-tuan. Walaupun jarang kita buat tuan-puan, tapi yang banyak kita buat ialah setengah. Sebab tu saya detailkan, kena tahu setengah rukun, kena tahu 1 rukun, kena tahu 2 rukun yang batal. 2 rukun biasa jarang orang buat. Tetapi yang majoriti orang buat, kalau dia tak cakna ilmu asas ini, tak berapa nak rajin mengaji ilmu asas tuan-puan. Kerana dia kata ini asas saja, dah belajar dah dulu. Dah belajar dah sekolah rendah, dah belajar dah di tadika, dah belajar dah sekolah menengah. Takkan nak belajar lagi. Menyebabkan dia akan tak berapa cakna, akan semayan jemaah tapi serentak dengan iman. Akan semayan jemaah tertinggal daripada iman setengah rukun. Kononnya nak habiskan Fatihah, sedangkan status dia tak perlu habiskan Fatihah. Kenapa? Kerana dia tidak dimaafkan. Dia apa? Kerana dia sembahyangnya ialah wajib rokok. Kenapa? Kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ini nampak tuan-puan biasa-biasa saja, tajuk biasa, tajuk rendah, tajuk asas, tapi kesan dia kesan sangat besar. Baik, macam mana kita tengok balik tuan-puan? 1. Formula pertama apa? Terdahulu daripada iman setengah rukun. Yang ni jarang buat. Yang tadi yang kemudian itu kena fokus, sebab yang tu banyak berlaku. Kalau lambat daripada imam, banyak berlaku. Tapi kalau potong iman, jarang. Cuma kita ambil sebagai tambahan saja. Sebagai ilmu. Apa dia? Pertama tuan-puan, terdahulu daripada iman setengah rukun. Hukum dia makruh, luput fadilat jemaah. Kesan dia luput fadilat jemaah. Contoh dia tuan-puan, iman belum rukuk. Iman masih duduk berdiri lagi. Duduk baca surah. Makmum rukuk awal. Makmum rukuk awal dengan sengaja.
Makmum pun rukuk, Allahu Akbar, sengaja dia rukuk awal. Dia kata lama sangat tu imam ni, jenuh nak tunggu. Lama sangat, baik aku rukuk awal, dia pun rukuk. Maka status dia ini, dia panggil mendahului imam setengah rukun makruh, luput fadilat jemaah. Yang kedua, formula kedua apa tuan-puan? Terdahulu daripada imam satu rukun. Hukum dia haram, luput fadilat jemaah. Tak batal solat. Haram, tak batal solat, tapi luput fadilat jemaah. Contoh macam mana tuan-puan? Rupa dia simple. Ni mudah saja. Lepas tu kita express. Iman belum rukuk, iman duk baca surah. Iman duk baca surah. Iman baru duk baca, tak separuh baru. Ataupun iman baca surah Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iman bedal sampai satu line. Dia kata lama sangat tu imam ni, aku rokok dulu. Rupa dia iman belum rokok tapi makmun rokok setengah rukun dan i'tidal. Makmun ni i'tidal. Dia potong mudah saja. Kita dah tahu terkemudian tadi, potong ni ubah saja daripada makmum ke imam. Jadi imam duk qiyam tetapi makmum ni rokok, kemudian makmum i'tidal. Ketika mana makmum i'tidal sedangkan iman masih qiyam, bermakna ketika itu dia potong iman, dia buat dulu daripada iman satu rukun ataupun satu rukun setengah. Apa status dia? Haram dan luput fadilat jemaah. Yang ketiganya tuan-puan, yang ketiganya lah terdahulu daripada iman dua rukun dengan sengaja. Dua rukun dengan sengaja, haram lagi batal solat. Rupa dia macam mana? Sama juga dengan terkemudian. Iman masih belum rokok, iman duk berdiri, iman belum rokok, makmum rokok dulu. Kemudian makmum i'tidal, makmum rokok setengah rukun dah dia potong. Makmum i'tidal satu rukun dia potong. Bila jadi dua? Apabila makmum turun sujud, ketika itu dia potong imam dua rukun. Dia mendahului imam dua rukun sedangkan iman masih duk baca surah. Ataupun iman masih duk berdiri. Ketika itu dia panggil mendahului iman dua rukun fi'li dengan sengaja batal sembahyang. Itulah dia tuan-puan tiga formula yang perlu kita ingat untuk mengelakkan daripada kita melakukan perkara yang makruh dan perkara yang haram. Adapun terdahulu dengan tiada uzur, yakni dengan dimaafkan. Dia potong ni potong yang bukan sengaja, dengan tidak sengaja, yang diuzurkan oleh syarak. Ini tidak membatalkan sembahyang. Tetapi ingat, hanya dua isu sahaja. Dua masalah sahaja yang dimaafkan terdahulu. Dia potong buat dulu. Tak banyak macam terkemudian. Kalau terkemudian ada 14 kes yang dimaafkan. Tetapi kalau terdahulu dia buat dulu, hanya dua isu sahaja yang dimaafkan oleh syarak, dia potong imam. Isu pertama, dia lupa diri dia sebagai makmum. Dia ingat semayang seorang diri, sebab tu dia rokok dulu, i'tidal dulu. Dia terlupa. Apabila dia ingat, segera dia kena kembali balik. Tak batal solat walaupun lebih dua. Kenapa? Kerana dia terlupa. Dia terlupa kata diri dia ni makmum. Dia ingat semayang seorang diri. Maka itu dimaafkan. Tidak membatalkan solat. Tapi ingat ketika dia sedar itu, dia kena segera kembali kepada posisi asal balik. Baik, yang kedua dimaafkan bagi orang yang jahil. Dia panggil jahil yang dimaafkan. Ingat, jahil yang dimaafkan dua jahil saja. Itu mudah. Apabila sebut jahil yang dimaafkan oleh syarak, ingat dua jahil yang dimaafkan oleh syarak. Dua sahaja. Jahil yang dimaafkan oleh syarak tak termasuk kita. Pertamanya, jahil baru masuk Islam, makna yang kita dah bahas sebelum daripada ni, apa makna baru. Yang kedua, jahil, orang yang jahil, orang yang tak tahu, potong imam ini boleh membatalkan sembahyang. Kenapa dia tak tahu? Karena jauh daripada ulama. Makna jauh ada dua yang telah kita bahas sebelum daripada ni. Baik, itulah saja tuan-puan.
Mudah saja. Perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-19. Baik, settle. Kita terus kepada yang ke-20 dan terus kepada yang akhir, yang ke-20, yang ke-21. Baik, kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita tengok. Yang ke-21. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ke-20 daripada 21 nya perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Ialah, boleh jadikan khabar. Ialah man i'tiqad akan yang fardu itu dengan sunatnya sunat fardu. Jadi ke-20 tu boleh jadikan mubtada, i'tiqad tu boleh jadikan boleh jadikan khabar. Dan bermula ke-20-nya 20 daripada 21 perkara, nya perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Man i'tiqad. I'tiqad ni apa? Dia percaya dalam hati dia. Dia pegang. Dengan makna pegang dalam hati dia. Apa yang dia pegang dalam hati dia? Maf'ul. Akan yan fardu. I'tiqad tu dia hazaf fa'il, dia tak ada tu. I'tiqad oleh, kena takdir sendiri fa'il. I'tiqad oleh orang yang sembahyang, oleh musalli. Sini ni dia kena ke fa'il, kena pada dua-dua. Sama ada musalli, sama ada makmum ataupun imam. Bukan makmum saja. Sama ada makmum ataupun dia imam. Sebab tu kena takdim fa'il dengan musalli. I'tiqad. Apa dia i'tiqad tu? Musalli, orang yang sembahyang. Dia pegang dalam hati dia. Apa dia? Akan tu maf'ul. Akan yan. Yani akan perkara ataupun sesuatu yang fardu itu dengan sunatnya. Benda yang fardu dia i'tiqad sunat, maka batal sembahyang dia. Tengok dia i'tiqad bila nak tahu batal ataupun tak sah. Kalau dia i'tiqad dalam sembahyang, tempat fardu dia pegang sunat, maka batal solat dia. Kalau dia i'tiqad luar solat, memang dia pegang lagu tu luar solat, maka tak sah solat dia walaupun puluh tahun sekalipun. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia duk pegang kata basmalah tu sunat, bukan wajib. Sedangkan dia mazhab Syafi'i. Dia tak taklid pun mazhab yang mengatakan basmalah tu sunat. Dia mazhab Syafi'i, tiba-tiba dia pegang kata basmalah tu sunat, tak wajib. Dia pegang tu bila? Kalau dia pegang tu dalam solat, batal solat dia. Walaupun dia baca Allahu Akbar, salli fardal zuhri 4 rakaatin, ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca bismillah, tapi nanti dia kata baca ni sunat je, bukan wajib. Baca tu sunat saja, bukan wajib. Kenapa dia pegang lagu tu? Dia pegang lagu tu kerana dia ni bukan mazhab lain. Kalau dia pegang lagu tu kerana dia ni taklid mazhab lain, tak apa yang tu. Tapi dia pegang lagu tu sedangkan dia mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillah itu termasuk di dalam bilangan Fatihah. Fatihah dalam mazhab kita dan semua mazhab kata wajib membaca Fatihah, dan cara pengiraan ayat Fatihah dalam mazhab Syafi'i bermula dengan basmalah. Tiba-tiba dia kata basmalah tu sunat, tak wajib. Sedangkan dia mazhab Syafi'i. Dia i'tiqad bila? I'tiqad dalam solat. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hati dia kata ni sunat saja, tapi baca ni sunat, bukan wajib. Dia i'tiqad dalam solat, batal solat dia. Kalau dia i'tiqad, dia pegang di luar solat sebelum takbir, memang dia pegang dalam hati dia lagu tu dah, dia kata basmalah ni sunat, tak wajib. Maka takbir dia takbir yang tak sah, walaupun dia solat berpuluh tahun, tapi dia i'tiqad basmalah itu sunat, bukan wajib, menyebabkan status solat dia tak sah. Sedangkan dia tak taklid pun mazhab yang mengatakan basmalah itu sunat.
Kalaulah dia taklid mazhab Hanafi, dia sembahyang cara Hanafi, ambil wuduk cara Hanafi, okey, tak ada masalah. Tu. Settle, tu contoh dia. Contoh dia yang kata fardu tu sunat, basmalah. Tu salah satu contohlah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ke-21-nya. Last kali tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Ke-21-nya daripada perkara yang membatalkan sembahyang itu murtad wal iyazu billah. Murtad ni boleh membatalkan sembahyang. Berlindung kita dengan Allah daripada murtad ni doa. Wal iyazu billah tu doa. Apabila sebut murtad, maka kita kena doa, mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dan anak keluarga kita daripada tergelincir akidah. Baik. Murtad ni tuan-puan ketika solat. Murtad di dalam solat sama ada murtad itu dengan apa dia? Murtad itu dengan perkataan, atau murtad dengan perbuatan, ataupun murtad dengan cita-cita hati dia dalam solat, batal solat. Salah satu daripada 3 bentuk ataupun 3 perkara ini batal solat. Wal'iyadzubillah. Macam mana contoh murtad dengan perkataan? Pertama tuan-puan, contoh murtad dengan perkataan. Salah satu daripada 3 murtad dan batal solat. Ketika dia solat, kita bincang ketika solat, batal solat kalau dia murtad. Macam mana murtad ketika solat? Murtad ketika solat ni, contohnya, dia boleh murtad dengan salah satu daripada 3. Contoh mana tuan-puan? Contoh dia murtad dengan perkataan. Ketika dia sedang solat, dia baca surah. Dia baca surah yang mengesahkan. Yang mengesahkan berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad apa? I'tiqad Bani Nasrani ataupun i'tiqad orang-orang Nasrani. Allah kisahkan bagaimana pegangan orang Nasrani terhadap ketuhanan. Orang Nasrani pegang ada Tuhan, ada 3 Tuhan. Innallaha thalithun thalathah. Apabila dia baca ayat tu, innallaha thalithun thalathah, dia baca ayat itu lalu dia mengiyakan, dia membenarkan yang mengatakan Allah ini 3. Sedangkan ayat itu Allah menjelaskan bagaimana pegangan dan kepercayaan orang-orang Nasrani. Mereka percaya bahawa Allah Ta'ala ni ada 3. Trinity. Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Jadi dia percaya, menyebabkan dia murtad, batal solat, wal'iyazu billah. Itu dia panggil murtad dengan perkataan. Perkataan dalam solat. Murtad dengan perkataan dalam solat. Kalaulah dia bercakap, batal solat dengan bercakap. Ni dia tak bercakap apa pun. Dia baca Quran. Cuma dia baca ayat Quran, tapi dia percaya. Baik, settle. Yang kedua, kita tengok bagaimana dia murtad dengan perbuatan. Dia murtad dengan perbuatan ketika dia solat. Di luar solat kita tahulah macam-macam, pijak Quran. Di luar solat kita tahu murtad dengan perbuatan. Contoh tuan-puan, dia solat di hadapan berhala. Hukum solat di hadapan berhala ni haruh tapi makruh. Tak haram, makruh. Apabila dia solat di hadapan berhala, maka ketika dia tunduk ke rukuk ataupun sujud, dia qasak sujud kepada berhala, maka murtad wal'iyazubillah. Ni kena jaga. Ataupun dia rukuk, dia tunjuk sujud dalam solat, tapi dia qasak memuliakan makhluk, memuliakan orang, maka juga murtad wal'iyazubillah. Sujud ini perbuatan eksklusif untuk Allah saja. Tak boleh sujud memuliakan selain daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, murtad dengan cita-cita hati. Pertama, murtad dengan perkataan, baca ayat Quran. Yang kedua, murtad dengan perbuatan, sembahyang depan berhala. Yang ketiganya ialah murtad dengan cita-cita hati, impian dia.
Ketika dia solat, boleh murtad. Macam mana contoh? Salah satunya contoh, murtad dengan impian dia, cita-cita hati dia. Ketika dia solat sampai 3 rakaat, cita-cita hati dia nak masuk agama lain. Cita-cita hati dia ataupun yang keduanya nak keluar daripada agama Islam. Wal'ayazubillah, ketika itu batal solatnya segera. Dan kenapa? Karena dia dah murtad. Wal'ayazubillah. Itulah dia contoh bagaimana rupa murtad di dalam solat yang boleh membatalkan sembahyang, iaitu salah satu daripada 3 perkara. Wallahu ala nabih. Tajuk alhamdulillah kita dah khatam tajuk 21 perkara yang membatalkan sembahyang secara asasnya. Detail-detailnya nak kena belajar dalam kitab besar-besar. Baik, kita ada sikit lagi masa tu tuan-puan, 5 minit lagi. Tajuk ni kita akan baca minggu depan. Tajuk ni simple, kita akan ekspreskan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan baca 2 tajuk minggu depan. Pertamanya tajuk sembahyang, waktu sembahyang. Kita nak tahu nama dan waktu sembahyang. Tajuk yang keduanya perkara sunat sebelum sembahyang. Kita akan belajar minggu depan, iaitu azan dan iqamah. Azan dan iqamah tajuk minggu depan. Jadi oleh kerana masa ada 5 minit saja lagi tuan-puan, kita baca sikit saja. Selebih tu kita letak minggu depan, supaya minggu depan ni dia sempat kita cover 2 tajuk yang banyak. Kita tempat yang kita ekspreskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun. Apabila ada faslun, dia masuk subtopik baru. Ni fasal. Fasal ni nak masuk tajuk baru. Tajuk besar dia masih lagi dalam tajuk ibadah. Cuma fasal itu ada ceraian kecil. Fasal apa? Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur. Kita nak belajar ni dalam masa ringkas ni tuan-puan. Nak belajar apa dia? Kita nak belajar pengenalan sembahyang. Kita nak tahu, nak kenal sembahyang ni, nama, antara nama sembahyang dan juga nama waktu. Ni nama sembahyang dan nama waktu dia. Baik, tengok. Ataupun waktu dia beza. Nama sembahyang lain, waktu dia lain. Baik, ini pengenalan umum saja. Sebab tu mudah. Bermula sembahyang fardu itu, bermula sembahyang fardu mana? Yang 5 waktu. Dia nak bilan sembahyang fardu 5 waktu. Nak bilan ada 5 waktu ni. Mana? Iaitu yang pertamanya ialah zuhur. Baik. Jadi tengok balik. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu. Yang ni yang 5 sembahyang yang ada dalam 5 waktu. Tu takdir dia. Yang 5 waktu tu 5 sembahyang, yang ni 5 jenis sembahyang yang ada dalam 5 waktu. Tu. Mana dia? Contoh sembahyang pertama. Dan iaitu sembahyang 5 tadi mana? Pertama ialah zuhur. Zuhur ni tuan-puan, dia panggil nama bagi sembahyang. Zuhur ni nama bagi sembahyang. Waktu dia nak tahu waktu apa? Waktu sembahyang yang bernama zuhur. Zuhur ni nama bagi sembahyang. Waktu dia mana? Waktu dia nanti kita akan belajar. Dia akan cerita mula masuk bila, mula habis bila. Dan asar. Yang kedua, dan sembahyang yang bernama asar. Yang ada dalam waktunya waktu asar. Kena buat dalam waktu dia. Kena tahu waktu dia. Dan 3. Dan maghrib. Dan ketiganya sembahyang. Sembahyang yang bernama apa? Bernama maghrib. Jadi maghrib itu nama bagi sembahyang. Dan isya. Dan sembahyang yang bernama isya. Dan subuh. Dan sembahyang yang bernama subuh. Baik, settle. Bermula waktu zuhur. Bermula waktu zuhur tuan-puan, insya-Allah kita sambung minggu depan. Dah habis dah nama, nak mula masuk waktu. Pengenalan waktu pula. Jadi yang penting hari ni
Kita dah belajar 3 perkara batal dan tambahan sedikit tajuk baru, iaitu berkaitan dengan pengenalan nama sembahyang dan waktu sembahyang. InsyaAllah kita dah tahu nama sembahyang ada 5 dan waktu dia, nak kenal waktu setiap sembahyang itu kita akan bincang minggu depan. Simple saja yang ni. Kita tempat yang mudah kita express. Sebab tu minggu depan kita akan cover 2 tajuk, itu waktu setiap sembahyang. Kita nak tahu bila masuk waktu zuhur, bila habis waktu zuhur, tanpa tengok jam. Dan kita akan belajar minggu depan juga, iaitu perkara sunat sebelum solat. Apa dia? Azan dan iqamah. Itu detail. Yang kita detailkan itu azan dan iqamah. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kita belajar sikit-sikit je lah tuan-puan, sebagai ulang kaji saja. Ulang kaji bukan mengajar pun. Nak mengajar tak pun nak reti lagi. Jadi kita baca ni, tukang orang panggil tukang baca. Tukang baca dhabit, catatan untuk guru saja. Nak hurai lebih tu tak retilah. Kena cari guru lain lah. Jadi saya rasa tak ada soalan. Kalau saya termin, mungkin ada soalan, saya akan respon dalam secara bertulis tuan-puan. Saya nampak tak ada soalan sebab dia tak berapa payah hari ni. Mudah saja tajuk yang kita bincang hari ni. Walaupun nampak mudah, nampak pergerakan serentak, pergerakan terdahulu setengah rukun, terdahulu 2 rukun, terdahulu 1 rukun, terdahulu 2 rukun, nampak mudah saja tapi kesan dia besar. Iaitu kita fokus dan kita kena cakna. Paling kena cakna ialah serentak. Sebab ramai orang buat serentak. Kat situ kita boleh tengok tuan-puan, amalan fiqah ini tuan-puan dia tak sama dengan amalan akidah. Amalan fiqah dia boleh tengok. Maksudnya kita boleh tengok bagaimana rupa sembahyang orang. Kita boleh tengok rupa sembahyang kita. Kita boleh tengok rupa sembahyang orang, kita boleh tengok rupa sembahyang kita. Kalaulah imam tak rukuk lagi, dia dah turun celapak awal, tu dah. Itu orang tak cakna pada pergerakan dalam solat. Dia kira nak solat. Dia kira nak ikut imam. Dia kira nak 27 je dan nak rizak sahaja. Nak pahala sahaja. Tak tahu cara nak dapat 27. Dia ingat mudah nak dapat 27. Jadi kita kena sedarkan. Kita ni tak apalah, orang yang ada kesedaran. Kena bantu masyarakat. Sedarkan masyarakat supaya fokus kepada proses untuk dapat 27. Bukan saja fokus kepada fadilat 27. Fadilat itu kita tak fokus pun akan dapat kalau kita buat betul. Tetapi fokus pada fadilat, tak fokus pada proses, confirm tak akan dapat fadilat. Itu dia kenapa penting untuk kita fokus proses ataupun cara untuk dapat fadilat, cara untuk dapat pahala. Sebab kalaulah kita tak target pahala pun, kalau kita buat cantik tuan-puan, akan dapat pahala. Allah berikan pahala kepada kita. Pahala yang penuh, pahala yang full. Kenapa? Kerana cantik kita buat, seninya kita buat, tata tertibnya kita jaga. Tetapi orang yang fokus, Tuan Haji, kenapa Tuan Haji rajin berjemaah? Sudah tentunya nak 27 ustaz, main seorang diri di rumah. Allah dapat 1 je ustaz, ruginya ustaz. Tapi sembahyang di surau, Allah hebatnya ustaz, rahmatnya Allah, rahimnya Allah, pemurahnya Allah. Dia bagi 27. Nampak 27. Tapi caranya dia kata kita buat macam kita buat tu, ya dah tu, betul dah tu. Tak susah mana. Bab semayang ni tak susah mana tuan-puan. Baik, InsyaAllah kita sama-sama mengingatkan diri kita dan untuk mengingatkan juga rakan-rakan lain, jemaah-jemaah lain. Mudah-mudahan sama-sama untuk kita memperbetulkan dan mempertingkatkan kualiti semayang kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada Gen Anak Muda selaku penganjur program pada pagi ini dan kepada seluruh rakan-rakan teman-teman yang mengimarah dan menta'zinkan majlis ataupun program ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah catatkan kebaikan kepada kita sempena amalan kita pada hari ini dan juga Allah rekodkan pahala yang berpanjangan. Itulah impian kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada umur kita, keberkatan kepada ilmu kita, keberkatan kepada harta benda kita dan keberkatan kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua dan sama-sama insya-Allah kita jumpa lagi besok pagi seperti biasa.